khatam Quran sehari satu juzuk. Ada 10 orang. Kami ada 10 orang ustaz. 10 orang boleh bentuk komuniti. Seorang satu lai baca. Sehari habis satu juzuk. 30 hari sebulan khatam satu Quran. 2 bulan, 12 bulan, 12 tahun, 12 kali khatam Quran. Allah pahala berlambak tuan-tuan. Cumanya kita tak set pergi situ. Nampak tak? Dan kita seorang-seorang ni tak mampu nak lawan benda tu. Dia kena cari jemaah. Ni main seorang-seorang. Kenalah saya pergi kuliah ni ada seorang depan ni. Minggu depan saya tak main dah. Bila ramai macam ni, kita berasa seronok. Aku ada kelemahan dan kelemahan itu ditampung oleh kawanku. Sebab dia ada kekuatan. Kekuatan dia tu aku pinjam bubuh kat diriku. Dia semangat takkan aku tak boleh. Itu khairah ummah. Ummah yang baik. Ini salah. Apa yang salahnya? Ada ummah, ada komuniti tapi bergaduh antara satu sama lain. Jangan kata komuniti yang baca Quran tadi ni. Komuniti AJK masjid pun bergaduh. Betul tak betul? Gaduh angguk belakang. Macam pernah kena. Komuniti masjid, bukan komuniti JKK. Komuniti masjid ni kira kemas lah orang kata. Orang masjid. Dahsyat lah orang abang. Haji ni hajat. Haji memang hebat lah. Kan? Tapi berbentuk komuniti untuk melakukan pecah belah antara satu sama lain. Tunjuk dia punya ego, tunjuk dia punya sombong. Padahal bentukkan komuniti ada 10 orang okey. Hari ni tak jumpa pun tak apa, telefon. Hang baca Al-Quran slide hari ni. Aku tak baca lagi. Tak apa, hang tak baca, aku tak larat demam, tak apa, aku ganti. 10 orang, kalau 10 orang bentuk komuniti baca Quran. Bayangkan setahun tuan-tuan, 12 kali kita khatam. 20 tahun 20 kali 12 apa? 120 kali khatam Quran. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ni tanya ni hari ni semenjak hari ni sampai hari ni kita duduk dekat muka bumi ni, berapa kali khatam Quran? Berapa kali khatam Quran? Kadang-kadang dia baca Quran saja, baca Quran seorang-seorang saja. Dia baca untuk diri dia, setahun belum tentu boleh habis. Setahun belum tentu boleh habis tuan-tuan. Ini khair, kuntum khaira ummah. Dan ia boleh membawa kepada halawatul iman. Nampak? Bila ada komuniti, dia akan bawa kepada halawatul iman, kemanisan iman. Kalau duduk seorang-seorang, dia tak boleh nak pergi kepada halawatul iman. Dia boleh semayang, nak boleh semayang, tapi dia tak boleh nak top up dengan solat sunat, tak boleh top up dengan amal-amal yang lain. Sebab apa? Tak ada khair. Dia hanya ada tayyib. Dia buat seorang-seorang diri dia saja. Bila dia ada khair, dia akan ada kekuatan yang luar biasa. Tuan-tuan, ya dan ibu-ibu sekalian, bila khair, dia akan bawa kepada ma'ruf. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf. Nampak? Khair dengan ma'ruf tak boleh pisah. Bila dia jadi baik, dia akan bawa kepada sifat ataupun kebaikan sikap diri seseorang tu yang dikenali sebagai ma'ruf. Contoh, bila dah ada tayyib, dia dah ada iman, dia akan membentuk kepada khair, dia akan tambahkan iman itu khair. Bila dia dah ada khair, dia akan menuju kepada ma'ruf. Bila dia dah ada ma'ruf, dia akan membuat satu-satu perkara itu tidak akan melakukan perkara-perkara yang dihina ataupun dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bila mana dia buat kebaikan, kebaikan itu, solat itu akan bimbing dia untuk jadi orang yang lebih baik. Contoh, bila dia pergi ke masjid, contoh, dia pergi ke masjid, dia semayang, habis-habis semayang tu, dia keluar masjid, dia pakailah selipar siapa-siapa pun. Bukan selipar dia pun, dia pakai, dia sarung je selipar. Dia sarung je selipar, dia pakai selipar 2-3 langkah, dia akan, hati dia tu mengatakan, ni bukan aku punya. Itu ma'ruf, dia akan bawa kepada kebaikan. Dia akan, kalau hang buat benda jahat, dia akan kalihkan kepada kebaikan. Ini ma'ruf, ini iman, ini halawatul iman. Nampak tak? Dia masuk masjid, kalau halawatul iman, kemanisan iman dia tu makin tinggi, dia masuk masjid. Ada peraturan dia masuk masjid. Tuan-tuan, masuk syurga ada peraturan dia. Ada syarat-syarat dah nak masuk syurga. Bukan boleh masuk macam tu lah. Tuan-tuan nak masuk universiti ada syarat-syarat dah. Tuan-tuan nak jumpa Perdana Menteri ada syarat-syarat dah. Saya nak masuk rumah tuan-tuan ada peraturan tuan-tuan. Saya kena ikut peraturan tuan-tuan. Saya tak boleh masuk rumah tuan-tuan, saya buat peraturan saya tak boleh.
Tuan-tuan ada rumah, saya pergi rumah tuan-tuan, ada peraturan dah dalam rumah ni tak boleh hisap rokok. Tiba-tiba saya masuk, saya hisap rokok. Lawan peraturan tu. Nampak? Lawan peraturan tu. Masuk syurga pun ada peraturan dan ada syarat-syarat dah. Dan bila mana kita nak masuk ke dalam masjid rumah Allah, ada syarat-syarat dah. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Dan bila mana dia masuk kaki kanan, dia masuk menggunakan kaki kiri ke dalam masjid, dia akan tarik pelan-pelan, dia akan tukar kaki masuk kaki kanan. Sebab tadi khair tadi membimbing dia, membawa kepada ma'ruf. Faham tak? Jelas tak? Faham tak? Saya nak bawa benda ni. Dan kata Nabi SAW, barang siapa yang ada dalam diri dia tu selain daripada Allah dan Rasul, dia ni tidak layak untuk mendapat halawatul iman. Tetapi orang yang mengutamakan Allah dan Rasul, dia ni boleh mendapatkan halawatul iman. Utamakan Allah dan Rasul. Rezeki yang kita dapat, Allah bagi. Kesihatan yang kita guna hari ni, Allah bagi. Kita utamakan Allah, jangan tinggalkan Allah. Jangan tinggalkan Nabi SAW. Utamakan Allah. Cari jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Cari jalan. Jalan banyak. Kan, kalau kita PKL tu banyak jalan, banyak simpang. Banyak simpang, ada sembot pun, ada waste pula pun kadang-kadang silap jalan. Tuan, terlepas jalan, kadang-kadang terlepas jalan. Tuan, terlepas jalan tak apa, boleh pusing patah balik, boleh pusing tu taubatlah kepada Allah. Mohon ampun, mohon Allah bimbing balik kita. Allah kan ada. Tuan, Allah kan ada. Terlepas dah dulu ustaz, kami tak buat benda-benda ni, tak jarang baca Quran. Hari ni kan ada, besok ada lagi. Kalau hari ni mati, alhamdulillah dah ada niat untuk berubah. Dah ada niat untuk berubah. Ya Allah, ruginya aku tak baca Quran dulu. Ya Allah, ampunkanlah aku, bimbingkanlah aku untuk baca Quran. Bimbinglah aku untuk dekatkan diri kepadamu ya Allah. Allah buka jalan, alhamdulillah hari ni dah mula start untuk perubahan itu. Besok mati, alhamdulillah selesai masalah. Kan? Tapi kalau tak main kuliah hari ni, tak tahulah benda ni. Dia duduk fikir iman tu perkara biasa. Oh, masuk waktu sembahyang. Oh, sekali lagi time dah tua nanti ada duit boleh pergi Mekah, pergi haji. Tapi dia tak isikan haji itu dengan keimanan yang benar-benar kepada Allah. Dan haji itu tidak membawa dia kepada halawatul iman. Itu rugi. Itu rugi. Dan bila mana dia tengah sehat itu dia boleh solat. Solat itu tidak membawa dia kepada halawatul iman. Itu rugi. Dia boleh sedekah, dia ada duit boleh sedekah, dan sedekah itu tidak membawa dia kepada halawatul iman. Itu rugi. Ya dan ibu-ibu sekalian, pastikan amal ibadah yang kita buat ini ia membawa kepada halawatul iman. Sebab kita utamakan Allah dan Rasul. Dia keluar rumah, tengok sebelum ni duduk biasa-biasa tak pakai tudung. Contoh kan, dia kata tak apalah, yang duduk ada ni semua jiran tetangga dia saja. Dia tak pakai tudung, dia keluar rumah tak apalah, nampak sikit-sikit. Tapi bila dia mempunyai halawatul iman, bukan keluar rumah, keluar bilik pun dia nak pakai tudung. Dia takut dekat luar tu ada tetamu. Tuan, ini halawatul iman. Dia utamakan Allah dan Rasul. Hadirin ayah dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang pertama, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi ta'ala, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bahawasanya ia berkasih sayang, berkasih akan seseorang itu, tiada kasihnya melainkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Ni duk jumpa ni ukhuwah ni ukhuwah. Aku kenal hang kenal aku tahu hang makan nasi apa, aku tahu hang kegemaran hang apa, ayam apa hang suka minum, lauk apa hang suka makan. Ini ukhuwah. Dan ukhuwah itu hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita berkasih sayang ni kenal antara satu sama lain. Saya kenal tuan-tuan kenal saya. Allah dengar aksiden, dengar sakit, pergi ziarah, itu kasih kerana Allah. Ada orang yang berkawan kerana pangkat dan darjat. Oh, dia ni kaya, kita pijak dia sikit, kot-kot boleh dapat 25%. Contoh, kot-kot boleh dapat. Ada orang yang berkawan, oh dia ni bagui ni, dia ni suka sembahyang. Dia berkawan dengan dia ni sebab nak tumpang kebaikan itu kerana Allah. Ada orang yang berkawan dengan sebab dia ni cantik. Aku tak cantik tapi aku boleh tumpang kecantikan dia. Orang tengok dia, orang tengok aku sama. Contoh, orang tengok dia, orang tengok aku sama, aku tumpang kecantikan dia. Ada macam tu. Tuan-tuan, berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala.
berkasih sayang kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini kita kena betulkan. Ada kawan, ada anak, ada cucu, ada menantu, ada segala-galanya yang kita ada ini adalah ukhuwah, ikatan keluarga yang Allah jadikan, dinamakan ia sebagai silah ataupun silaturrahim. Kita bahasa Indonesia dia panggil silaturrahmi. Silaturrahim ini satu nikmat daripada Allah, dan jadikan nikmat itu, silaturrahim itu hanya kerana Allah, bukan hanya untuk menggapai cita-cita kita yang jahat ini. Entah. Ada orang yang berkawan hanya untuk mempergunakan kawan dia saja. Contoh DAP menggunakan parti-parti lain untuk naik jadi kerajaan. Contoh, dia gunakan kawan dia saja untuk ni. Bila dah dapat dia tinggal. Bila dah dapat jadi menteri dia lompat pula parti. Itu bukan berkawan kerana Allah. Itu sifat tak baik. Contoh kata Allah dalam Quran, wa basyiril ladzi. Ayat berapa adik? Ayat 25. Pandai. Juzuk 1 muka surat ketiga belah atas sekali, betul? Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa qalu hadza alladzi ruziqna min qablu wa utubi mutasyabiha. Qablu ka qabli? Mutasyabiha. Qablu wa utubi mutasyabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun, kata Allah. Wa basyiril ladzina amanu, kata Allah, berikanlah kabar berita gembira. Wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar berita gembira. Kita ni selalu dapat berita gembira. Selalu dapat. Ada rumah baru, berita gembira. Ada cucu baru, berita gembira. Ada kereta baru, berita gembira. Ada motor baru, berita gembira. Tetapi berita gembira yang kita dapat hari ini, berita gembira tu akan pupus satu hari nanti, akan hilang daripada diri kita. Kereta accident, habis lingkup, habis, hilanglah benda tu, kegembiraan tu. Sayang dekat suami mati, habislah kegembiraan hidup tu. Sayang kepada motor, beli keluar motor baru, sayang tiap-tiap hari polis, tiap-tiap hari lap, accident motor tu, habislah, hilanglah berita gembira tu, kena cari yang lain lah pula. Berita gembira itu akan hilang dan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mana di dunia ni, bukan tunggu akhirat. Di dunia ni pun kita boleh hilang berita gembira. Tetapi berita gembira ini, kata Allah, yang Allah nak sampaikan benda ni, kabar berita gembira ni untuk kita di dunia, dan kita nikmati berita gembira ni di akhirat. Apa dia berita gembira tu? Wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar berita gembira kepada orang yang beriman. Orang yang beriman. Allazina, dia kira allazina dipanggil sebagai isim mausul. Isim mausul ini dia ada dalam Quran lebih kurang 180 kali. Minta maaf, 1080 kali. Allazina, perkataan allazina itu. Ya ayyuhallazina amanu, allazina. Semua allazina ada 1080 kali dalam Al-Quran, banyak kali. Dan isim mausul ini, allazina ini, dia dikategorikan kepada tak kira siapa kamu. Miskin, kaya, minta maaf, hidup, mati, minta maaf, jahat, baik, dosa, pahala, tak kira siapa allazina. Dia ni menang ke, kalah ke, miskin ke, kaya ke, minta maaf, cantik ke, tak cantik ke, minta maaf, sembahyang ke, tak sembahyang ke, allazina. Berikanlah kabar berita gembira ini kepada siapa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum, minta maaf, ya ayuhan nasu kulu mimma, wahai sekalian manusia, ini juga kabar berita gembira. Makanlah kamu di muka bumi ini apa yang kamu nak makan, tetapi kamu cari yang halal lagi baik. Makanlah kamu di muka bumi ini. Ya ayuhan nas, Imam Ibnu Katsir, bila Allah turunkan ya ayuhan nas, itu menunjukkan kabar berita gembira daripada Allah untuk manusia ni. Hei manusia, aku yang jadikan kamu, aku tahu apa yang kamu boleh makan dan apa yang kamu tak boleh makan. Kamu cuma turut, taat dan patuh saja apa yang aku suruh. Itu. Wa basyiril ladzina amanu, berikanlah kabar berita gembira ini kepada siapa saja yang kita sebut tadi ni. Amanu, beriman. Kabar berita gembira ini kepada orang yang beriman. Wa amilus salihat, yang beramal saleh.
wa amilus salihat. Waw itu adalah allazina amanu. Wa, dia ada wa di situ. Wa tu dikategori sebagai waw ma'iyah, waw yang bersangkutan antara satu sama lain. Kalau beriman tidak beramal soleh, tak boleh juga. Berikanlah kabar, berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh, anna lahum jannatin tajri. Mereka ni dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dua golongan kata Allah. Dua golongan. Orang yang beriman dan beramal soleh ini, mereka ni akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang beriman tapi tak beramal. Ada orang yang beriman saja tapi tak beramal dan soleh. Ada orang yang beriman dan beramal tetapi tidak soleh. Nampak tak? Jelas? Orang yang beriman, dia beriman, dia takutkan Allah, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Quran, tapi dia tak buat pun. Dia tak buat pun perkara sedemikian. Dan ini beriman. Kalau nak kira beriman, semua tanya orang yang beriman, mati nanti nak masuk mana? Syurga. Semua orang cakap nak masuk syurga, tetapi dia tidak lakukan perkara-perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia iman nak beriman, tetapi imannya itu tidak sampai kepada tahap halawatul iman. Dan kita ni beriman, boleh dah masuk syurga? Boleh dah. Tetapi syurga takkan nak masuk syurga, masuk pintu, duduk tepi pintu saja. Ibarat kita masuk rumah orang, takkan masuk rumah orang, orang buka pintu, kita masuk-masuk duduk tepi pintu. Mesti kita nak duduk atas meja, nak makan, nak menyembang, bagi seronok sikit. Ibarat masuk syurga, kalau takat beriman, masuk syurga tak? Masuk syurga. Sebab dia beriman, dia mati dengan kalimah la ilaha illallah, masuk syurga. Tapi takut-takut duduk kat tiang-tiang, duduk kat luar, jadi penghias-penghias di dalam syurga. Dan orang beriman ini, bila dia mati, dia akan rasa sakit sakaratul maut. Okey? Sakit sakaratul maut ini, kata ulama, ibarat sakit itu ditusuk ataupun ditikam oleh 1000 pedang. Ada yang mengatakan 70 pedang, ada yang mengatakan 1000 pedang. Ini yang paling dahsyat. 1000 pedang sakit sakaratul maut ini. Dalam kitab Ziyarah fil Alam Qubur yang dikarang oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan, dan perbahasan ini dibahas, kenapa orang yang beriman bila dia mati dia rasa sakit, dan orang yang tidak beriman, orang kafir, orang yang menyekutukan Allah ini, mereka mati, mereka tak rasa sakit. Mereka tak rasa sakit macam mana kita rasa sakit. Dibahas oleh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang mengarang juga kitab tafsir Jalalain. Entah pernah dengar tafsir Jalalain? Tafsir yang dikarang oleh dua orang ulama tafsir. Orang yang beriman ni mati disebabkan bila mana dia mati tu rasa sakit, disebabkan dosa yang pernah dia lakukan. Dia rasa sakit. Dan lepas dia rasa sakit tu, yang mengatakan di dalam satu hadis, saya tak ingat hadis ataupun kata-kata ulama, minta maaf. Ia mengatakan bahawasanya satu hari, hadis Nabi SAW. Satu hari sahabat bertanyakan kepada Nabi bagaimana keadaan orang yang merasai kesakitan sakaratul maut. Lalu Nabi mengatakan, kamu pilah semayang, pergi duduk kat kubur ni, dan kamu semayang 2 rakaat, kamu panggil, kira doa pada Allah, ya Allah tunjukkan kesakitan sakaratul maut. Tiba-tiba keluar seorang mayat daripada kubur tu, bercakap, cerita, aku telah mati lebih kurang 80 tahun. 80 tahun aku duduk dalam kubur ni. Dan bercakap itu bukannya cakap berhadapan, tetapi dalam mimpi. Allah bagi jumpa dalam mimpi. Aku mati, orang yang mati ni mengatakan kepada sahabat Nabi SAW, saya tak ingat nama dia, minta maaf, mengatakan, aku telah mati 80 tahun duduk dalam kubur ni. Dalam kubur ni aku duduk 80 tahun. Dan sampai hari ni, sakit sakaratul maut itu masih aku rasai hari ni. Dan kalau iman kita kurang, rasa-rasa sakit sakaratul maut sikit ke banyak? Jangan kata syurga, sakit sakaratul maut itu pun kita tak mampu nak lawan. Jangan kata masuk syurga. Kalau iman kita kurang, sakit sakaratul maut tadi yang kata 80 tahun dah mati pun berasa sakit. Allah, macam mana kita nak tempuh keadaan ni? Kalau kita dah mempunyai halawatul iman, insya-Allah
Mudah-mudahan kesakitan sakaratul maut tadi itu kurang. Luka yang sama, tapi sakit berbeza. Luka di tempat yang sama, kena alat objek yang sama, tetapi sakit tu berbeza. Siapa bagi sakit? Allah. Merasai kesakitan tu kita sendiri. Kadang-kadang ada orang yang luka sakit, luka teruk sangat-sangat kita tengok, tapi tak rasa sakit. Tak rasa sakit. Ada yang macam tu. Ada orang yang luka sikit, berasa sakit dia tu lama. Tuan-tuan, siapa yang bagi sakit? Sakit ini, kalau Allah yang bagi sakit, itu berkaitan dengan iman. Itu berkaitan dengan iman. Sebab kalau iman kita ini kukuh kepada Allah, sakit itu Allah pasti sayang kepada orang yang setiap hari bangun tengah malam demi semata-mata untuk ta'abudkan diri kepada Allah. Takkan Allah nak bagi benda-benda yang berat? Tuan-tuan, diri kita ni, kalau kita majikan, kita ada seorang pekerja ni rajin buat apa yang suruh kita buat, takkan dia nak minta cuti kita tak bagi? Mesti ada kelebihan itu kita, tapi taklah dibanding dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi yang makhluk hamba Allah yang setiap hari bangun tengah malam, setiap hari baca Quran, takkanlah dia merasai kesakitan yang begitu lama. Tuan-tuan, ini pentingnya halawatul iman. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Orang yang beriman dan beramal soleh. Ada orang yang beriman tapi dia punya tahap takat tayyib tadi saja. Dan bila dia masuk dengan amal soleh, dia akan bawa kepada ma'ruf, dan dia bawa kepada tingkatan yang keempat itu. Yang pertama, tingkatan yang keempat itu adalah muhsinin. Dia buat semua perkara itu hanyalah kerana Allah. Ini tingkatan diri kita. Kalau hari ini kita masih berada pada tahap tayyib, mari kita ubah diri kita kepada tahap khair. Tahap khair ni macam mana, Ustaz? Tahap khair, cari komuniti yang boleh bimbing kita. Cari komuniti macam tuan-tuan mai sini ni. Ni dah khair. Ni dah khair. Ada komuniti yang hadir ke kuliah, ni dah khair. Kalau hari ni baru tahap khair, dan kebaikan itu tak boleh bimbing diri kita untuk pergi kepada kebaikan, itu rugi. Pastikan tahap khair tadi boleh bimbingkan diri kita kepada kebaikan. Contoh solat. Kita solat, wa ya'muruna bil ma'ruf, aqimus solah, wa ya'muruna bil ma'ruf. Solat itu akan bimbing kamu kepada perkara-perkara yang baik saja. Kalau hari ni solat masih mencuri, itu tak baik nama dah. Ada orang yang berpakaian pakai tie, pakai coat, pakai wangi-wangian, cantik, segak, handsome, tapi pencuri. Ada tak? Ada. Siapa dia? Jenis pakai bersih, pakai elok, tapi mencuri. Siapa dia? Menteri. Minta maaf cakap. Minta maaf cakap. Kan tak betul? Tak apalah Datuk, nak bubuh dalam ni pun bubuh lah, ikut suka lah. Tuan-tuan, tak kira lah. Tak dapat tak apa, dapat. Oh, kuasa di tangan aku. Dia lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni tak diuji lagi dengan Allah oleh kuasa. Kita tak uji lagi oleh Allah dengan kuasa. Allah baru uji kita dengan keadaan hari ini. Alhamdulillah. Tak berat ujian kita. Mungkin ada ujian sakit dan sebagainya, itu urusan kita. Mudah saja kita nak tempuh. Kalau Allah uji tambah